Bismillahirrahmanirrahim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini ayat 41 ayat 41. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman supaya keluar berjihad. Dan ini rentetan daripada cerita semalam di mana Allah Subhanahu wa taala kata yang akan bantu kamu Allah. Sebagaimana Allah Taala dah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala pesan kepada orang beriman, kalau kamu tak tolong Allah pun, Allah akan tolong Nabi dia. Dan Allah Ta'ala akan ganti kamu dengan orang yang lebih baik. Sebagaimana Allah dah tolong Nabi SAW waktu hijrah di Gua Thur. Dan juga dalam peperangan selepas daripadanya, selepas hijrah, Allah menangkan Nabi SAW. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, infiru khifafan, pergilah kamu keluar untuk berjihad. Khifafan, dalam keadaan ringan. Wathiqalan, ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Jadi Allah Ta'ala kata, pergilah keluar berjihad. Kamu senang kau, kamu susah kau, pergi. Jadi ayat ini disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri bahawa inilah ayat pertama turun dari surah Al-Bara'ah. Surah Taubah ni ayat pertama turun. Dan dia cerita tentang perang. Ini cerita tentang perang. Disebut oleh Mu'tamar bin Sulaiman dari ayahnya. Dia kata, berkata Hadrami, seorang Hadrami, bahawa disebut kepadanya ada orang dulu bila keluar ayat jihad,
dia ni ada cita-cita, kalaulah dia ada keuzuran. Kalaulah dia sakit ataupun tua, supaya dia tak pergi berperang. Di dalam hati dia ni ada rasa, kalaulah aku, dia seronok kalau ada uzur. Yang pok kita ni kadang-kadang bila ada keuzuran, kita jangan rasa seronok. Kita kena rasa, ya Allah, walaupun kita uzur, tapi kita rasa nak buat, nak pergi. Dalam istilah bahasa kita lah ni, contohlah kita ni tak boleh pergi solat Jumaat. Jangan seronok pula, seronok Allah ni tak nak solat Jumaat. Dia ada cita-cita supaya dia ni orang yang selama ni tak nak pergi dah. Kerajaan kata jangan pergi solat Jumaat. Dia pun seronok aku lah ni. Berapa tak pergi? Uzur, kerajaan tak bagi pergi. Padahal dalam hati dia memang dia seronok tak nak pergi. Jadi ada orang begitu. Ada orang begitu. Dia bukan rasa sedih bila ada uzur. Dia seronok kalau dia ni ada keuzuran tak pergi berjihad. Lalu turun sehingga dia pun kata innila asim. Dia kata aku tak berdosa kalau tak pergi jihad. Sebab aku ada uzur. Padahal memang dia tak nak pergi. Boleh faham? Lalu turunlah ayat Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan. Pergilah kamu berjihad dalam keadaan kamu senang ke ataupun berat, maka pergi semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan perintah umum untuk keluar berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk untuk memerangi orang Rum dari kalangan ahli kitab. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan semua pergi, suka atau tak suka, susah atau payah, semua kena pergi. Dan berdasarkan ayat inilah para sahabat sampai mati pun berjihad, sampai tua berjihad. Sebagai contoh, Abu Talhah, seorang sahabat Nabi, Abu Talhah ni bila dia dengar ayat ni, dia kata apa? Kuhulan wa syababan. Tua atau muda nak pergi belakang. Dia kata Allah tidak mendengar satu pun keuzuran dari seseorang. Kalau buat jihad, tak ada. Semua kena pergi. Melainkan memang orang yang benar-benar tak boleh pergi, tak mampu nak pergi. Kalau mampu nak pergi, tua pun pergi. Tak ada kata saya dah tua. Padahal dia ni kalau berkebun, gagah dia pada orang muda. Kalau jogging, gagah dia daripada orang muda. Jangan kira lah ni orang tua lagi sihat daripada orang muda. Orang muda obesity. Obes. Orang tua semua fit. Orang tua bangun pagi cergah, orang muda bangun pagi orang tua lah, dia pasal apa? Dia telah bina kehidupan dia zaman dulu kita susah. Bangun susah ni terbina kita ni di atas kesusahan. Jadi bila susah tu jadi kuat, struggle. Siapa ketua pun jadi gitulah sifat kita. Hak muda ni hidup dalam senang. Bila senang tu, pak tua pun dia rasa senang. Ada orang nak share cerita orang kita lah ni, orang kita. Dia hantar WhatsApp, dia hantar mesej mengadu. Saya ni tak ada duit, tak ada makanan, boleh tak bantu saya? Orang tu berkata, boleh. Kebetulan saya ada kerja nak turun menebah. Belakang rumah saya ni ada semua sikit, saya nak tebah. Awak tebah ni saya bagi ke awak RM200. Dia kata tengoklah nanti saya free.
Dia tak ada hati, tadi kata tak ada kerja, kena buang kerja, duit tak ada. Tunggu free pula. Nah, tunggu free pula. Kata free ke mana, dia kata. Lepas tu tak apalah, nanti saya call balik lah. Lepas tu orang tu pun kata lepas pada tu, ginilah orang kita. Dia kata tak ada duit, tapi bila orang suruh kerja, tak nak kerja. Dia sebab orang kita ni terlalu banyak bantuan. Jadi tak ada kerja pun boleh duit. Sebab tu orang sebut Uncle Kentang tu kan, orang Cina duk bagi duit sebelum ni, dia dah tak bagi duit dah. Dia bagi makanan ataupun dia bagi bantuan ambulan untuk orang sakit betul-betul. Sebab dia kata ramai orang ambil kesempatan. Sebab apa? Kita hidup di zaman muda. Orang dulu, kalau tanya orang dulu mari mana? Dulu daripada Kelantan naik kereta api turun ke Johor, pergi kerja di Singapura. Kerja buruh bangunan. Pasal dulu construction banyak kat Singapura je. Kan? Orang Kelantan ni naik kereta api Singapura. Kerja. Saya tanya baru ni seorang guard. Orang guard di orang Ketereh. Guard IJN lah, saya bawa ayah saya pun ni. Dia guard sekarang ni, dia kerja guard. Ayah saya tanya, lama dah kerja guard? Tak lama, dah 10 tahun lah. Lah ni umur berapa ni? Lah ni umur 60 lebih ke? 60 lebih dah lah. Jadi lepas tu dulu kata dulu dia duduk Johor. Anak-anak semua duduk Johor. Buat apa tu duduk Johor? Dulu dia kata daripada Kelantan, dia habis sekolah rendah gitu ya. Tu je cari kerja. Kerja buruh di Singapura. Ulang-alik dia duduk Johor Bahru tu, ulang-alik jalan kaki. Jalan kaki, naik tambatan tu. Naik jalan kaki ulang-alik daripada Johor Singapura tu. Buat kerja rumah batu. Buat kerja buat rumah baru, buat kerja bangunan lah buruh. Siapa dia umur berapa, dia kata banyak tahun jugalah. Lepas dia dah tua, dah tak larat, berhenti. Dia kerja security ke apa di Johor. Lama tu baru daripada Johor tu orang kata ada kerja. Dia habis kontrak kerana di Johor, dapat offer IJN. Dia pun datang IJN lah, alhamdulillah. Dia kata sini dah tunggu stabil dah kan. IJN. Tapi nak sebutnya, dia duduk sini pun anak-anak semua duduk Johor. Dia duduk cara hidup sendiri. Dia tak nak nyusahkan anak-anak dia macam mana. Tapi nak sebutnya, kerja kuatnya orang dulu. Orang lah ni, tak ada duit pun. Nak pergi jalan, Allah nak pergi kedai jalan kaki pun. Kalau tanya anak-anak tu, dia lagi kedai tu lagi beli. Allah jauhnya. Jauh tu mana tu? 200 meter. Jauh 200 meter. Nah. Kita dulu pergi sekolah jalan kaki berapa kilometer. Naik basikal pergi sekolah sendiri ya, naik basikal dulu berapa kilometer. Daripada rumah nak pergi ke sekolah tu. Habis zaman lah ni nak suruh anak naik basikal seorang-seorang bahaya pula. Kena pergi hantar. Pergi ambil kereta pula banyak. Tapi nak sebutnya orang tua lagi sihat daripada orang muda. Oleh sebab itu Nabi SAW masa tu tak bagi keuzuran. Sahabat-sahabat dulu siapa tua pun perang. Abu Talhah dalam satu riwayat ni, dia kata bila dia dah tua ni, dia masih lagi keluar berjihad. Sehingga bila datang seruan zaman Umar Al-Khattab, dia nak pergi juga berjihad. Anak-anak dia pun kata, yarhamukallah, wahai ayah, semoga Allah merahmatimu. Kamu dah berperang dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai baginda wafat. Kemudian kamu berperang lagi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dia wafat, sampai dia mati. Kemudian
Zaman Umar, kamu berjihad lagi. Sampai Umar mati. Zaman Uthman. Pada sampai Umar mati. Fanahnu naghzu anka. Biarlah kami yang berperang untuk ayah. Ayah tua dah. Daripada zaman Nabi perang, Nabi wafat. Kemudian sambung zaman Abu Bakar, Abu Bakar wafat. Zaman Umar, wafat lagi. Cuba bayang umur dia berapa? Tua. Dia tak sebut sini umur dia berapa. Allah Ta'ala. Tapi nak sebut tua lah. Bila anak dia kata jangan pergi, dia kata aku tidak mendapati Allah bagi keringanan. Sebab ayat ni Allah Ta'ala kata infiru khifafan wa thiqalan. Senang ke mudah ke kalau ada panggilan jihad, pergi. Jadi aku tak nampak keringanan untuk aku tidak pergi. Dia pun pergi juga. Dengan anak-anak dia pergi, lepas tu naik kapal. Naik kapal, berperang di seberang laut. Qaddarallah, ajal dia sampai dalam keadaan nak pergi berjihad. Mati atas kapal. Mati atas kapal. Bila mati atas kapal, farakibal bahar famata falam yajidu lahu jazirah. Bila mati atas kapal, tak jumpa tanah nak tanam lah. Dengan laut ni. Sehingga 9 hari. Atas kapal tu 9 hari. Orang tak campur tanah dalam laut. Orang nak kebumikan dia. Sehingga 9 hari, illa ba'da tis'ata ayyam falam yataghayyar. Dalam 9 hari itu tak berubah mayat tu. Steady. Tak berubah mayat. 9 hari atas kapal. Sehinggalah hari ke-9 baru jumpa pulau. Lalu mereka turun di pulau tersebut, kebumikan jenazah dia. Ni sahabat Nabi ni. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan, semangat, keazaman sama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka ni generasi terbaik. Contoh teladan untuk kita sebagai umat memahami Al-Quran. Kita ni tak ada seruan jihad lagi. Sebab tu orang boleh cakap lah kau. Oh tak apa. Kita hidupkan balik sistem khilafah. Sistem khalifah. Nanti keluar panggilan jihad. Hak suruh ni kadang-kadang. Boleh turun ke dia tak tahu. Hak ngajar ni pun tak tahu lagi. Kita persiapan pun kurang. Kalau berlaku macam hak dulu tahun 69. Kalau zaman dulu orang-orang kuat. Orang Banjar, orang gapo keluar habis. Amalan ni tak tahulah. Keluar Facebook dengan TikTok ya tu. Perang internet, tengok. Kalau dengan game je jangan kira. Dekat dalam game ni, nak main pegang pedang, pegang senjata. Tapi kalau realiti masuk dapur pegang pisau potong bawang pun tak reti. Tak, suruh potong timun pun tak reti. Nak perang mana? Nak pergi perang, nak pergi perang lawan manusia. Tak usah katalah jauh lah tuan-tuan. Nak sembelih lembu pun tak reti, sembelih kambing. Nak pergi berjihad. Mari raya korban. Turun sembelih lembu. Pukul 8, tukang sembelih tak mari lagi. Duk cakap, tunggu belakang. Pasal ni, tukang sembelih tak mari lagi. Tak padahal baca bismillah ya. Takut juga. Takut. Kita tak ajar sembelih ni takut. Ni dekat-dekat raya haji dia ni. Mula-mula kita nak sembelih ni mikir juga. Tapi bila dah
Bismillah, Allahu Akbar. Hari semulih. Oh. Lagu ni rasa dia semulih binatang. Oh. Kalau orang, nak pergi berjihad lagu mana? Lagi berat. Tapi gitulah. Bukan kita nak pergi membunuh orang tu tujuan kita nak bunuh orang, tak. Tapi jihad maksudnya ialah kita nak keluar menyampaikan risalah Islam. Walaupun kita gadai darah kita. Dan Allah Ta'ala kata, wajahidu, berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta kamu dan nyawa kamu untuk membela Islam. Itu perintah Allah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Berkata Imam As-Suddi, ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan semua, yang kaya, yang fakir, yang kuat, yang lemah, semua kena pergi berjihad belaka. Lalu datanglah seorang lelaki pada hari tersebut. Ada yang kata dia adalah Miqdad. Dia ni orang yang tubuhnya besar dan gemuk. Fasyaka ilaihi, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia minta izin dengan Nabi untuk tidak pergi. Nabi tak izinkan. Nabi kata kena pergi. Lalu turunlah ayat Quran, infiru khifafan wa thiqalan. Apabila turun ayat ni, memang semua sahabat-sahabat berasa beratlah. Di hujung surah Baqarah nanti Allah Ta'ala bagi keringanan kepada orang yang lemah dan sakit. Orang tua terlalu tua dan orang yang sakit yang tak mampu pergi, Allah bagi keuzuran jugalah. Tapi di awalnya Allah Ta'ala suruh pergi semua. Okey. Sehingga berkata Ibnu Jarir dengan sanadnya daripada Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi. Lalu dia kata, kami dulu pergi keluar berjihad dengan Safwan bin Amr. Waktu tu dia adalah pemimpin Hims di Syria lah. Qibalal ufsus ilal jarajimah, pergi kepada tempat nama dia Ufsus, sampai ke Jarajimah. Fara'aitu syaikhan kabiran hamman qad saqata hajibahu ala ainaihi. Aku tengok dalam barisan perang tu, tiba-tiba ada seorang tua, bulu kening ni jatuh dah. Tuanya. Bulu kening ni jatuh kerana tuanya dia. Min ahli Damsyik, min ahli Dimashq ala rahilatihi fi man aghara. Aku tengok dia tu duduk naik tunggangan dia nak pergi berjihad bersama orang-orang yang keluar berjihad. Tua jatuh bulu kening. Faqbaltu faqultu. Aku pun pergi jumpa dia. Aku kata kepada dia, ya am, wahai pak cik, laqad a'dzaraka Allah Ta'ala. Bukankah Allah telah memberi keuzuran kepada kamu, yakni kamu tua tak payah pergi. Lalu dia kata, wahai, dia pun akak, farafa'a hajibaihi, dia akak kening dia. Dia akak kening dia, lalu dia kata, wahai anakku, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, Allah telah minta kita keluar berjihad, senang ataupun susah. Ala innahu man yuhibbuhu Allahu yabtalihi thumma yu'iduhu Allah fayubqihi. Siapa-siapa yang mencintai Allah, sayang kepada dia, Allah akan uji. Kemudian Allah Ta'ala akan kembalikan dia. Allah panjangkan umurnya dan Allah kembalikan dia. Sesungguhnya ujian Allah itu berlaku pada hamba-hambanya
dari mereka yang bersyukur dan bersabar dan berzikir dan tidak menyembah melainkan Allah. Lalu dia kira suruhan jihad tu antara ujian keimanan dia. Jadi dia nak pergi juga. Oi, hebat ujian keimanan dulu. Ni ujian keimanan kita lah ni panggil semayang je. Panggil semayang. Gapo lagi? Tapi lah ni itulah zaman budak-budak lah ni remaja berat. Zaman lah ni zaman budak kerana terlalu senang dia pun rasa dia tak erti nak nilai benda susah. Sehingga akhirnya bila kita baca cerita Imam Bukhari, baru ni ada dalam Twitter seorang budak ni, dia kata at the end Imam Bukhari tak adalah hebat sangat. Dia boleh kata lagu tu. Ni pemikiran budak-budak zaman lah ni lah. Dia tak erti nak value kesusahan. So saya kata kesusahan orang lain, kesusahan mokpok pun dia tak erti nak value. Dia anggap boleh duit ni pergi hujung bulan cocok duit keluar. Cocok kad keluar. Mudahnya dia tengok kita dapat duit. Orang zaman dulu nak dapat makanan kena cangkur. Padahal dia tak tahu lepas keluar rumah tu nak boleh cucuk kad tu, kerja Allahu Akbar. Macam-macam kerja. Tapi dia tak erti nak value kesusahan, tak erti nak nilai susah orang. Susah ibu apa tak erti nak nilai, susah cikgu tak erti nak nilai, susah orang lain dia tak erti nak nilai. Susah ulama dulu dia boleh kata at the end Imam Bukhari tu tak adalah hebat sangat. Imam Bukhari bermusafir berpuluh-puluh tahun cari hadis. Hafal hadis ratusan ribu hadis hafal. Bukan orang Arab pula dia. Lepas tu tulis pula hadis, infak harta lagi. Lah kali dia boleh kata at the end Imam Bukhari tu tak ada hebat sangat. Apa tu mu tu hebat gapo mu? Hadis 40 boleh tu hafal. Dia tak erti budak-budak lah ni. Kerja dia main WhatsApp, TikTok, Facebook, gitulah. Allahul musta'an. Ni kalau generasi ni datang seruan jihad, senanglah musuh mari. Musuh senyumnya tengok. Jetik ya, tak jetik. Rebah belakang. Bagi ke Coca-Cola sebotol, bagi gapo. Gitu je. Semayang pun tak berapa. Allahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggalakkan supaya mengeluarkan infak fi sabilillah. Jihad dengan harta juga untuk membela Islam. Untuk membela Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sama ada menang ataupun syahid. Kalau menang dapatlah harta. Kalau syahid dapat syurga. Okey. Dalam ayat ni juga menunjukkan bahawa ada orang dia rasa berat untuk jihad. Tapi sebagaimana kalau kita ingat Abu Talha nak keluar tua-tua, tak susah ke? Susah. Dia akan cabar diri dia. Betul tak? Sebab tu dalam istilah agama ni ada nama dia mujahadah. Mujahadah ni kena tahan, buat. Baca Quran, baca 3 muka surat mengata, tahan, bangun lagi. Bangun, tahan. Nah, ngantuk ni. Tahan mengantuk. Bila puasa, lapar, tahan. Puasa. Pasal apa? Adanya sifat mujahadah. Nak pergi belajar, susah, tak ada duit, tahan, pergi je belajar. Dia nama dia mujahadah. Sebab tu zaman lah ni orang tak susah sampai peringkat nak marahkan anak pun orang tak bagi. Jangan paksa anak semayang ni, dia kata. Kalau dia nak semayang, dia semayang lah. Jangan paksa lah dia. Jangan rotan dia. Kita kena gaya dia, cakap elok-elok. Tu di sekolah tak boleh nak rotan, semayang tak semayang. Siapa akhir sekali cikgu cek anak murid boleh betul-betul boleh semayang, kalau tak boleh semayang,
Kena marah ke ibu bapa. Okeylah, kita pertikailah. Bolehlah pertikai SOP cara dia cek tu, sebab cikgu perempuan kan. Cikgu perempuan dia akan cek betul-betul. Pelajar perempuan betul ke tak boleh semayang. Sebab budak perempuan ni, awak tak semayang, saya uzur cikgu. Ada setengah tu, awak ni betul kau uzur. Saya tanya sebulan dah ada uzur lagu ni. Tak boleh semayang cikgu uzur. Saya tanya awak ni sebulan dah. Sebulan uzur. Jadi ada setengah tu sampai cikgu hak dia mau komplain baru ni, cikgu perempuan ni dia cek tu sampai ke tahap dia cek betul ke tak pakai pad. Jadi ada ibu bapa dia pun bising. Jangan sampai begitu. Dia kata, dia pertama cikgu hak cek tu bukan cikgu lelaki. Cikgu dia cek tu cikgu perempuan. Kemudian okeylah kita kata dia tak setuju cikgu cek sampai tahap tu. Tapi biarlah tak setuju tu pada SOP cek tu. Ni tak setuju cikgu paksa anak murid semayang. Anak saya tak saya semayang, kok dia lah. Marah cikgu paksa anak semayang. Ibu bapa, patutnya ibu bapa lah paksanya. Ni tak, cikgu tolong paksa, ibu bapa marah. Rupanya di sekolah, ibu bapa pun tak semayang juga. Allah Ta'ala kata apa? Infiru khifafan wa thiqalan. Berat kau ringan, pergi keluar berjihad. Adanya nilai mujahadah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang lelaki atau Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, aslim, masuklah Islam. Dia kata, ajiduni karihan, aku rasa tak suka masuk Islam, rasa berat nak masuk. Nabi kata, masuklah walaupun kamu rasa berat. Nabi tak paksa, tapi kalau kamu rasa berat, masuklah juga. Sebab tu kita kata, baiklah seorang itu dipaksa masuk syurga berbanding dia masuk neraka dengan sukarela. Nah, dia suka, kita tahu dah. Ni, anak kita ni kalau buat begini tak berjaya sekolah. Dia kata dia suka main game, tapi dengan sebab main game dia gagal periksa, tak boleh masuk universiti. Hak ni pula kena paksa, kena hantar. Bukan paksa tu apa? Hantar pergi tuition lah, suruh lagi begini, dia tidur, kita bangun dia. Tapi at the end dia berjaya periksa. Kita kata apa? Baik kita paksa dia ngaji ke, baik kita biar aja dia main game. Mesti kita kata baik kita paksa. Baik dia berjaya dengan keadaan dipaksa daripada dia gagal bila kita tak paksa. Masuk syurga lagu tu juga. Baik kita paksa diri kita dengan beberapa perkara untuk masuk syurga. Nak berehat, rehat dalam syurga lah. Dalam tu memang tak ada paksaan dah. Daripada kita duk biar begitu je, tapi akhirnya ke neraka. Sebab tu dalam istilah agama ni ada sifat mujahadah. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tentang golongan munafik. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan. Kalaulah apa yang engkau serukan kepada mereka wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah yang sudah didapati. Makna faedah tu dekat dah nak boleh. Harta tu ada depan mata. Faedah tu dekat dah dapat. Au safa wa safaran qasidan. Tepat pula dekat nak pergi. Benda dah ada, harta dah ada, perjalanan dekat nak pergi. Lattaba'uka, nescaya mereka akan ikut kamu. Maknanya golongan munafik ni mereka hanya nak pilih ibadat senang-senang je. Kalau nak pergi berjihad pun, jihad hak memang tentu dah menang, lepas tu dekat. Tentu dah menang ni makna kita confirm dapat harta rampasan perang, lepas tu perjalanan dekat nak pergi lah. Kalau jauh belum tentu lagi, tak nak pergi. Lattaba'uka, nescaya mereka yang munafik itu akan mengikutmu.
walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Law istata'na la kharajna ma'akum, kalaulah kami sanggup, maksud kami mampu di sini, kami sanggup ni maksud kami mampu. Kalau kami mampu, mesti kami pergi dengan kamu. Dia buat alasan bahawa dia tak mampu keluar berjihad. Allah Ta'ala kata, yuhlikuna anfusahum, dengan dusta itu mereka membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang itu, atau sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Allah tahu kedustaan mereka. Minta izin dengan Nabi tak nak, padahal memang kerana mereka tu tak nak pergi. Minta keuzuran, kami ni macam gini lah, alasan lah itu, macam-macam alasan tak nak pergi. Akhir sekali beberapa orang dari kalangan mereka Nabi izin. Waktu perang Tabuk, Nabi izin. Dan kita akan baca hujung cerita surah Baqarah ni, 3 orang yang Nabi izinkan tapi dia mari mengaku, dia kata sebenarnya dia tak pergi berjihad. Lepas tu bila Nabi balik, Nabi tanya kenapa tak pergi, dia tak bagi alasan kepada Nabi. Sebaliknya dia mengaku dia tak pergi kerana tak ada alasan. Dia tak pergi dalam keadaan tak ada alasan. Tapi akhirnya Allah menerima taubat mereka. Nanti kita akan baca cerita di akhir kisah ni nanti. Jadi Allah Ta'ala suruh pergi semua, tak ada yang menguzurkan diri. Orang munafik, dia datang minta keuzuran, kemudian ada yang Nabi izinkan. Perbuatan Nabi yang Allah yang izinkan ni pun Allah tegur. Allah tegur Nabi. Cuma lembutnya cara Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata afallahu anka, semoga Allah Ta'ala mengampunkan kamu, semoga Allah memaafkan kamu wahai Muhammad. Lima azinta lahum, kenapa kamu izinkan mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin, sebelum nyata bagi kamu orang itu betul-betul ataupun berdusta. Jadi Allah tegur Nabi. Kenapa Nabi izinkan mereka? Sampai tahap tu kewajipan jihad. Sehingga Allah Ta'ala sebut sebenarnya kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan datang minta izin. Yang datang minta izin ni adalah orang yang dalam hati dia tu ada keraguan. Kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan minta izin untuk tidak berjihad. Ya. Pasal hati dia ni memang nak kepada syurga. Tapi kalau hati dia ni ya ke tidak, dia pun tak berasa yakin mana. Orang ni lah yang akan datang minta izin dengan Nabi supaya tidak pergi berjihad. Bukan sebab kesusahan dan keuzuran sebenarnya, tapi sebab keraguan yang ada di dalam hati. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak turut berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa. Yang minta izin ni, sesungguhnya yang minta izin kepada kamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka sangat ragu-ragu. Oleh kerana itu mereka berada dalam keadaan bingung kerana keraguannya, dalam keraguannya. Fahum fi raibihim yataraddadun. Baik, ayat cerita jihad ni sambung lagi pada besok hari lah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.